Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain binti Roslan, nombor matrik 059299 akan berkongsi kepada kalian pada hari ini berkaitan dengan syarah hikam 3 dan 4. Hikam ketiga, Sawabikul himam la tahriku aswaral aqdari, yang bermaksud keinginanmu yang paling kuat tidak mampu menembusi pagar ketentuan Tuhan. Berdasarkan kepada hikam ketiga, dapat nyatakan maksud daripada perkataan as-sawabi adalah jamak kepada sabiqah yang membawa maksud orang yang berkehadapan ataupun mendahului. Manakala bagi perkataan al-himam pula adalah jamak kepada himmah, iaitu perasaan yang kuat untuk melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu. Jadi di sini saya dapat nyatakan bahawa sekuat ataupun seketal mana pun seorang hamba itu ataupun manusia itu, mereka tidak dapat menandingi segala ketentuan dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya, kita belajar. Bila kita belajar, kita akan usaha dan kita akan berjaya. Jadi mungkin ada di antara kita ataupun kita sendiri meyakini bahawa dengan usaha kita belajar itu, dengan bersungguh-sungguh itu, dengan berkorban dengan segala perkara itu dan berjaya itu adalah atas dasar diri kita sendiri. Namun benda itu adalah bersalahan dan tidak bertepatan dengan akidah yang sebenarnya. Kita tidak dapat memberi apa-apa pun manfaat apabila kita meyakini segala kejayaan itu semua adalah usaha kita semata-mata. Dan kita kena percaya dan yakin bahawa segala yang berlaku itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah pencipta kita yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan dan mentakdirkan bahawa kita berjaya. Jadi kita sepatutnya kena yakin dan percaya bahawa bukan usaha itu yang dapat membantu kita, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita lah yang menjadi punca utama ataupun pencetus utama mengapa kita berjaya hingga ke hari ini. Jadi Ibnu Athaillah Al-Iskandari ada mentasbihkan ketentuan Allah dengan sebuah bandar yang mempunyai pagar yang dapat menjaga dan mempertahankan dari ancaman musuh. Jadi beliau telah menggunakan isti'arah makiniyah dalam pernyataan tersebut dan menyatakan bahawa pagar itu adalah ketentuan Allah. Jadi tiada sesiapa yang boleh menembusi pagar itu tanpa dengan izin Allah. Jadi kalau kita melihat kepada masa kini ataupun sekarang ini, kita melihat kepada alam semula jadi ini, segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada yang berkuasa untuk menandingi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat adalah keyakinan manusia sedikit pun tidak merubah takdir Allah. Segala yang berlaku itu adalah bukan dengan sebab tetapi menerusi sebab. Kita kena tahu segala yang berlaku itu bukan dengan sebab tetapi dengan menerusi sebab. Sebab apa? Sebab Allah SWT sebagai pencipta kita, sebagai pencipta dan juga Maha Kuasa di atas segala yang ada di muka bumi ini. Jadi perkataan himmah ni ada dibagikan kepada dua, iaitu himmah aliyah dan juga himmah daniyah. Himmah aliyah ni adalah kedudukan orang yang sangat tinggi himmahnya. Orang ini mengenali Allah SWT dan mencari keredaannya semata-mata. Yang kedua, himmah daniyah, orang yang himmahnya sangat rendah. Orang ini sangat mengikat urusan atau tuntutan duniawi dan segala habuannya. Kalau kita tengok kepada contoh tadi, himmah aliyah ni adalah orang yang dia berusaha, dia belajar, berusaha, dia berjaya dan dia menyerahkan segalanya kepada Allah. Dan himmah daniyah ni pula adalah orang yang bila mana dia dah belajar, dia dah berusaha, dia dah berjaya, tetapi dia meyakini bahawa dengan usaha dia itu adalah hasil daripada kejayaan yang dia dapat. Keempat, arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsaka, yang bermaksud rehatkan dirimu dari mentadbir sesuatu yang telah diurus oleh Tuhan untuk kamu. Jangan cuba untuk kamu mengurusnya sendiri untuk dirimu. Jadi berdasarkan kepada hikam 4, dapat saya nyatakan bahawa kita sebagai seorang manusia ataupun hamba tidak boleh mentadbir ataupun menguruskan segala sesuatu tu dengan sendiri. Kita hendaklah yakin dan percaya dengan segala apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini dapat saya nyatakan maksud takbir diri itu adalah merasakan sesuatu yang kita dapat adalah dari takbir yang dipercayaan kita sendiri. Maksudnya takbir diri ni kita hanya mentadbir diri kita sendiri. Kita tidak menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Imam Ahmad Zarruq radhiyallahu anhu menyatakan takbir adalah menguruskan sesuatu perkara yang akan berlaku pada masa akan datang dengan mengharapkan agar ianya berlaku atau mengharapkan agar ini tidak berlaku dengan jazam, iaitu tekad ataupun yakin tanpa menyerah diri kepada Allah dan bukan dengan cara tafwid, iaitu menyerah diri kepada Allah. Jadi Imam Ahmad Zarruq menjelaskan bahawa kita dalam kehidupan kita ini kita kena ada 3 perkara dan kita mentadbir bukan mentadbir dengan segalanya.
mentadbir hanya sedikit dan juga menyerahkan diri kepada Allah SWT. Ketiga-tiga perkara ini memainkan peranan yang penting sebagai kita sebagai seorang manusia dan juga hamba kepada Allah SWT. Jadi bila kita yakin dengan apa yang Allah telah takdirkan, dan kita cuba untuk mentadbir diri sendiri sahaja. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya, bagaimana kaedah mentadbir yang sebenarnya? Cara untuk kita mentadbir yang sebenarnya adalah dengan menyerahkan segalanya kepada Allah dan bukan dengan mentadbir dengan diri sendiri. Di sini saya sertakan contoh, salah satu contoh yang bersalahan dan yang seringkali kita anggap ia ada suatu perkara yang positif, yang benar menurut pada pandangan kita. Contohnya macam kita mengantuk. Bila kita mengantuk, kita akan tidur. Bila kita tidur, kita bangun, kita akan segarkan. Dan kita nyatakan bahawa dengan segar itulah adalah hasil daripada kita tidur. Namun begitu, benda itu adalah bersalahan dan kita kena yakin dan percaya bahawa segar itu adalah daripada Allah SWT. Bukan hanya dari asbab kita tidur itu saja. Dan yang kedua, takbir nisfu ma'isyah. Kita sebagai manusia atau hamba juga mempunyai takbir yang separuh daripada kehidupan, yang mana takbirlah walaupun sedikit akan tapi selebihnya berserah kepada Allah. Jangan kita mentakbir atas segala semua perkara yang kita buat dan juga kita lakukan. Jadi bahagian takbir ni ada 3. Takbir yang dicela iaitu mazmum, takbir yang dituntut matlub, dan juga takbir yang diharuskan ataupun mubah. Jadi takbir yang dicela ni adalah bertentangan dengan apa yang Allah SWT nyatakan, dan kita tidak boleh untuk melakukan bagi takbir yang dicela ni. Dan kita dituntut dan juga hendaklah melakukan bagi takbir yang kedua, iaitu mubah dan juga matlub. Secara tuntasnya atau kesimpulannya, sebagai hamba kita sentiasa akan berurusan dengan takdir Allah. Amat penting untuk kita menjaga sikap kita dalam berinteraksi dengan takdir Allah, kerana risau secara tidak sedar kita mempertikai dengan qada dan qadar yang dinyatakan dalam rukun iman. Kita juga dituntut untuk mensyukuri atas segala nikmat yang dilimpahkan dan bersabar atas segala musibah yang mendatang. Oleh itu, berdamailah dengan segala takdir Allah. Kita perlu sedar bahawa kita adalah hamba yang lemah, ada batasan antara ikhtiar dan kemampuan kita. Sentiasalah berdoa dan bergantung kepada Allah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.